kasih Tuan Kursi Majlis, Tuan Imam Masjid Bukit Antarabangsa, Tuan Nazir Masjid, barisan dengan kuasa masjid, tuan-tuan. Alhamdulillah, lagi sekali kita bersyukur kepada Ilahi yang mengizinkan pertemuan di malam yang permai ini. Izinkan saya merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak Masjid Bukit Antarabangsa yang sudi mengundang Dr. Daniel ke masjid yang permai ini. Ini pertama kali saya datang ke masjid ini. Alhamdulillah. Semoga insya-Allah merapatkan lagi tali persaudaraan ataupun ukhuwah, dan semoga insya-Allah langkah-langkah kita kemari merupakan langkah-langkah ibadah, langkah-langkah yang menjadi sebab musabab daripada Allah untuk dipermudahkan jalan kita ke jannah, jalan kita ke syurga. Sebab ada hadis sahih yang memperkatakan tentang hal itu, yaitu وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Sesiapa yang berjalan di satu jalan semata-mata untuk mencari ilmu kebenaran, Allah akan mempermudahkan baginya berdasarkan usahanya itu, mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Alangkah mantapnya jiwa seseorang yang memahami dan menghayati hadis ini, akan menjadikan insan itu begitu dahagakan ilmu. Dia akan mengejar, dia akan mencari ilmu di mana saja ilmu itu berada. Sebab baginya itu jalan ke syurga. Kemantapan ilmu merupakan jalan ke syurga. Dan pada hari ini alangkah pentingnya ilmu yang dikatakan ilmu kebenaran itu. Sebab setiap hari kita perlu menilai, dan kita perlu menilai setiap perkara. Ucapan orang itu, ucapan orang ini, kita mendengar ucapan-ucapan itu. Bagaimana kita menilainya? Kita pergi ke internet, di sana ada blog-blog, ada Facebook, ada laman-laman web, ada Twitter dan sebagainya. Semua dipenuhi dengan info serta maklumat, dipenuhi dengan bicara itu dan ini. Bagaimana kita menilainya? Ditambah pula di internet ada laman-laman yang menghentam Rasulullah Muhammad, the Prophet of Doom. Itu mereka tulis di segelintir laman web, Muhammad, Rasul pembawa kehancuran. Ada pula yang menerbitkan video klip sebagai contoh. Video klip beberapa tahun yang lepas bertajuk fitnah, memakan masa lebih kurang 15 minit. Fitnah memaparkan kehuduhan Al-Quran. Al-Quran dipaparkan sebagai rojokan bagi umat Islam, rojokan yang merangsang terorisme ataupun keganasan. Bagaimana kita menilai kesemua itu? Bagaimana pula kita menilai ucapan Pope beberapa tahun yang lepas di Jerman, di Germany? Beliau mengatakan, ceritakan kepadaku tentang Muhammad, aku akan ceritakan kepadamu tentang beliau, bahawa beliau hanya merangsang keganasan. Bagaimana kita menilai kesemua ini dan yang lain-lain seumpamanya jika kita tidak ada ilmu, ataupun jika ilmu kita sekadar ilmu berkaitan membaca doa-doa sunat, jika ilmu kita sekadar fiqh ranting, jika ilmu kita sekadar memahami hukum memakai inai di jari itu dan ini,
ataupun kita sekadar mengetahui al-ilun, bal-ilun, tan-tindun, abata sajah. Jika sekadar itulah kefahaman Islam kita, saya bimbang kita akan terumbang ambing dalam kehidupan dan akhirnya kita akan tumbang. Justru alhamdulillah, malam ini kita melangkah ke masjid dengan niat i'tikaf, dan kita melangkah antara tujuannya untuk sama-sama kita bicarakan ilmu, insya-Allah. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah tentang solat dan sains. Itu tajuk yang indah. Tapi saya rasa rugi jika saya fokus kepada tajuk itu. Saya akan fokuskan juga tentang tajuk itu, tapi di hujung ceramah saya. Sebab saya datang ke sini sekali-sekala, dan jika itu sahaja yang saya fokuskan tentang solat dikaitkan dengan sains, saya rasa itu satu kerugian. Ada benda besar yang perlu saya sentuh selain bab yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih kerana tajuk itu. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dihormati lagi dimuliakan, sebelum saya meneruskan, izinkan saya memberitahu bahawa hadir di KL, khususnya di kawasan Shah Alam sebenarnya, lebih disebabkan jemputan oleh TV9. Maklumlah, Ramadan dan Idul Fitri semakin hampir, dan stesen media seperti ini perlu mengatur susun program dan rancangan untuk menyambut Ramadan dan selepas itu Idul Fitri. Saya datang untuk mengisi jemputan mereka, untuk mengisi Ramadan Al-Mubarak. Diadakan satu rancangan baru, rancangan yang mereka lontarkan kepada saya beberapa tahun yang lepas, tapi tak pernah menjadi. Tiba-tiba baru-baru ini diberitahu bahawa pihak manajemen Media Prima meluluskan dah bajet dan program ini. Diminta Dr. Daniel datang untuk mengisi program ini. Apa programnya? Programnya bernama Al-Quran Menjawab bersama Dr. Daniel Zainal Abidin. Pertama kalilah diberikan satu program saya punya. Bawalah style saya, bawalah metodologi saya. Jika sebelum ini saya menumpang halakah orang berikan isi, saya mengembangkan isi. Tapi sekarang isi saya bawa, olahan saya punya, diizinkan saya begitu dan begini, asalkan dijaga syarat-syarat yang dasar, itu saja. Jadi ini benda pertama bagi saya, perlu berada di Shah Alam 3 hari 3 malam untuk memberi pengisian. Baru selesai dirakam 5 rancangan. Besok hari terakhir tinggal lagi 3 rancangan. Tajuk-tajuk yang diharapkan saya yang kerdil dapat mengupasnya. Contoh, Tuhan tu betul-betul tak ada? Soalan yang dasar. Dan saya suka tajuk begitu. Sudah pasti jika diberikan tajuk kepada saya bagaimana suami isteri nak intim, saya akan muntah dan balik. Itu bukan tajuk saya. Kerjaya sebagai ibadah, saya akan lawyer dan balik. Itu tajuk ortodoks. Tajuk biasa, panggillah orang lain. Tak perlu undang Dr. Daniel daripada Pulau Pinang. Biarlah saya buat kerja lain. Tapi ketika diutarakan tajuk Is there a God in the universe? Saya teruja, mata saya terbeliak. Ini saya suka. Tuhan ada ke tak ada, ini saya suka. Sebab saya pernah berada di penjuru itu. Itulah soalan yang pernah saya tanya pada ustaz saya, dan dia tak mampu menjawabnya ketika saya remaja.
Betulkah Tuhan ada? Betulkah Allah ada? Saya tak pernah melihatnya, zatnya saya tak kenal. Betul-betul dia wujud, ataupun saya terperdaya dengan ustaz, dengan ulama, dengan ibu bapa, dengan orang miskin. Mereka menipu saya. Apa buktinya? What is the proof? What is the evidence? Mereka tak mampu berikan kepada saya, sehingga saya dalam keraguan suatu ketika. Keraguan itu agak lama, makan masa bertahun-tahun. Tapi alhamdulillah Allah bantu memberikan jawaban. Bagaimana menjawab? Maka itulah tajuk diberikan kepada saya. Betulkah Gunung Ganang ini, kata Allah, betulkah Gunung Ganang ini bergerak seperti bergeraknya awan? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan. Kamu melihat Gunung Ganang seperti ia itu keras, tidak bergerak, tetapi sebenarnya dia bergerak. Sebagaimana bergeraknya sahab, sebagaimana bergeraknya awan-awan. Ini saya suka. Ini mencabar minda. Dan ada 8 persoalan kesemuanya yang seumpama itu. Disebabkan soalannya mencabar minda, belum pernah kita dengar. Saya yang kedua menerimanya untuk menerangkai jawapannya, dan jawapannya mesti daripada Al-Quran. Asasnya mesti Al-Quran. Asasnya, kita tak ada benda lain. Asas jawapannya mesti sumber nombor 1 Islam. Bukan ustaz kata, ulama kata, tidak, itu kemudian. You duduk jauh-jauh, Quran dulu. Selepas Quran berbicara, you cakap. Jadi kita tunjukkan Quran dulu, dan itulah sewajarnya yang berlaku kepada umat Islam pada hari ini. Jangan tunjukkan kalau ustaz dulu. Ustaz ni kata, ustaz tu kata, siapa mereka? Who are they? Siapa mereka? Mengapa tidak Allah berkata, Rasul berkata? Rasul berkata pun sumbernya otentik. Bukan hanya Rasul berkata, ada adabnya. Hari ini kita kena beradab dengan ilmu. Jangan hanya berkata, orang itu berkata, sebab itu belum hukum sebagai pegangan. Di Pulau Pinang seringkali saya berpesan, perlu bezakan antara pandangan dan pegangan. Perlu bezakan antara pandangan dan pegangan. Saya berkata demikian sebab saya melihat ramai orang belajar berdasarkan pandangan, dan seringkali pandangan tidak boleh dijadikan pegangan. Tapi sayangnya pandangan individu kita jadikan pegangan, itu permulaan kesesatan. Hingga di Pulau Pinang 2009, dan beliau berasal dari Kansas, Amerika. Dr. Gerald Frederick Dux, seorang yang mendalami Bible. Beliau mendalami Bible, dan beliau pakar bidang ketuhanan Christianity. Malah pada tahun 1974 beliau mendapat ijazah sarjana dalam bidang ketuhanan Christianity ataupun Masters in Divinity. Dan ijazah sarjana itu beliau perolehi dari universiti yang agung, University Harvard, dan seterusnya mengambil PhD di University Denver. Itulah Dr. Gerald Frederick Dux daripada Kansas, Amerika. Dan beliau telah menjawab jawatan sebagai patron di sebuah gereja di Kansas, yaitu gereja United Methodist di sana. Kemudian pada suatu ketika, disebabkan beliau pakar Bible, mengkaji Bible,
Dan saya suka dengan beliau sebab beliau pakai Bible. Di rumah saya ada 3 Bible, Roman Catholic, Protestan, dan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya bertajuk Alkitab Berita Baik. Saya dari masa ke semasa mengkaji Bible, bukan hanya membaca, mengkaji. Ada sebab saya terjun di bidang itu. Pengkajian itu bagi saya penting pada hari ini, sebab sebagai contohnya makin ramai contoh di Pulau Pinang orang yang memfile dokumen untuk murtad. Di Malaysia kes-kes untuk murtad filenya semakin mendebar. Dan saya yang kerdil harus saya berkata demikian. Saya yang kerdil ini 2 tahun lepas menjadi ahli majlis agama Islam Pulau Pinang, salah seorang pemegang polisi agama di Pulau Pinang 2 tahun lepas. Sekarang saya meletak jawatan, tak berminat lagi. 2 tahun lepas saya terima. Dan antara yang sempat dilaksanakan oleh saya yang kerdil ni, bersama rakan-rakan UKM ialah menyempurnakan sebuah modul bagi mereka yang hendak murtad. Modulnya modul pemurnian akidah. Artinya orang yang hendak murtad nak isi dokumen, nak isi file, kita kata silakan. Dia nak murtad, isi file. Dia tulis semua kisah tentang dirinya. Dengan cara demikian kita mengenalinya. Kemudian mahkamah akan memutuskan dia wajib ikuti modul ini. Kita harapkan di situ kita mampu mengubah, insya-Allah. Itu usaha kita. Dan ketika itu saya menyadari kes hendak murtad ini semakin ramai di negara Islam Malaysia. Dan ada yang hendak murtad itu disebabkan dia cenderung dengan agama Kristian. Dan sudah pasti ketika kita counseling dengan orang seperti ini, kita kena kenal Christianity supaya perbandingan yang baik dapat dilakukan untuk akhirnya menghasilkan satu konklusi bahawa sebenarnya agama Islamlah yang agung. Tetapi sebelum sampai kepada situ, sebelum sampai ke konklusi itu, dia perlu difahamkan. Dan untuk kefahaman itu, kita perlu sedarkan kepadanya apa itu Kristian, apa itu Bible. Maka di rumah saya ada 3 Bible. Tiba-tiba tahun 2009 saya bertemu dengan pakar Bible. Alangkah gembiranya saya. Alhamdulillah, Dr. Gerald Frederick, pakar Bible dari Kansas, singgah di Pulau Pinang. Dan ketika dia singgah di Pulau Pinang, dia sudah memeluk agama Islam. Patri ini sudah memeluk agama Islam. Pakar Bible, pakar teologi Kristian, lulusan Harvard, bekas patri United Methodist Church di Kansas, Amerika, memeluk Islam. Ini suatu yang luar biasa. Saya pun menyoal kepada beliau, "Sir, please can you explain to me, sir, why do you embrace Islam? Why of all religions you choose to embrace Islam? Why, sir? Please explain to me." Dia berikan sebab, dia mengkaji semua agama, tapi dia akhirnya memeluk Islam selepas mengkaji Al-Quran. Dia memeluk Islam selepas mengkaji Al-Quran. Mengkaji, baru saya tersedar di Malaysia kita asyik mengaji, kita malas mengkaji. Di Malaysia kita menekankan tentang huruf tanpa
memahami huruf. Dan saya rasa ada kewajarannya jika anak-anak kecil bermula dengan huruf. Anak kita yang kecil pergi ke kelas qiraati, dia pun diajar. Jika kita dahulu, saya dahulu diajar alif bata, an in un, pan bin bun, tan tin tun, jan jin jun, itu dulu. Sekarang abata saja sudah lain gayanya, tapi semua bermain dengan huruf. Kemudian diajar pula cara mencantumkan huruf, diajar pula ilmu tajwid, ada izharnya, ada ikhfa'nya, ada qalqalahnya. Kemudian diajar tentang harakat, 6 harakat, 2 harakat, 4 harakat, sebagainya diajar. Dan kita merasakan itu wajar jika penekanan tentang itu kepada anak-anak kecil. Alhamdulillah, rupa-rupanya tidak berhenti di situ. Sehingga yang tak pencen tu pun masih abada saja lah. Ini sudah mendapat surat KWSP, sudah menerima surat KWSP umur 55 tahun. Masih lagi pergi masjid belajar apa? Tajwid. Dengung. Berapa tahun nak berdengung? Sampai bila kita asyik tenggelam dengan huruf? Kemudian masuk musim Ramadan. Seringkali saya mendengar orang bertanya kepada rakannya soalan begini. You dah khatam dah ke? You dah khatam dah ke? Jika orang Pulau Pinang, orang utara, hang dah khatam tak? Orang Pulau Pinang, hang. Ini keluarga hang tua semua ni. Orang utara, bahasanya hang. Hang dah khatam dah ke? Saya tak pernah lagi dengar kita bertanya, you dah faham? Kita asyik dengan khatam, walaupun bagus, tapi kita tak asyik dengan faham. Akhirnya jadilah kita seperti kita ini, yang membaca Al-Quran, hantar anak pergi tahfiz, dia hafaz Quran, tapi tak pernah faham apa dia baca. They read without understanding what they read. Sampai sebahagiannya baca Fatihah puluhan tahun, tak pernah mendalam maksud Fatihah. Baca surah At-Takatsur, Al-Haakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, tak pernah faham surah pendek yang dihafaznya sudah mungkin 10-20 tahun. Maka jadilah kita seperti kita hari ini, tidak mengkaji Quran, tidak memahami Al-Quran, lantas kita kehilangan formula luar biasa dalam bentuk mukjizat, dalam bentuk wahyu, anugerah Allah. Dan saya termasuk dalam golongan itu masa Ramadan. Maka saya tak pernah nampak kecantikan Islam, sebab kecantikannya ada di sebalik wahyu, tapi saya tak faham. Satu hari ketika membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, ada satu bab yang ditulis oleh beliau, bab gurur yang tertipu. Inilah orang-orang yang tertipu, yang terpedaya. Ini tajuk menarik. Orang tertipu ada banyak pecahan. Salah satu tajuk besarnya adalah ahli ilmu yang tertipu. Salah satu tajuk besarnya di bawah tajuk gurur ialah ahli ilmu yang tertipu. Dan antaranya ialah orang yang rajin mengaji Quran. Mereka juga terpedaya oleh iblis. Mereka memberikan masa untuk khatam, dan mereka tak ada masa untuk faham. Walaupun kita sedar mengaji Quran itu bagus, tak ada isu bab itu.
Tak ada siapa berani mengatakan baca Quran tak bagus. Tak ada siapa. Sebab nas, dalil mengatakan bagus. Mengapa Al-Ghazali berkata yang rajin mengaji Quran itu, yang rajin mengkhatamkan Quran itu golongan tertipu? Mereka tertipu sebab merasakan dia sudah bagus tanpa faham. Di situ dia tertipu. I am okay, although I do not understand the Quran. I am still okay because I read it. Tertipu oleh iblis. Iblis tujuh, jangan faham. Sebab perbezaan orang faham dan tak faham seperti langit dan bumi. Ada yang pandai mengaji Quran tapi hidupnya masih sesat. Ada yang sering khatam Quran tapi kita lihat cara dia menilai isu-isu yang kita sebutkan tadi, cara dia menilai salah. Tapi khatam Quran sebab dia tak faham apa yang dia khatam, maka dia tertipu. Orang yang khatam Quran tertipu, kata Al-Ghazali. Ketika itu baru saya tersentak. Aku termasuk golongan tertipu sekian lama. Aku nak keluar dari kelompok itu. Alhamdulillah, dengan yang seperti itu dapatkan beasiswa pergi ke London, saya tolak. Dapat beasiswa kedua pergi ke Mesir, saya terima. Tapi ke Mesir, bidang perubatan, ke London, kejuruteraan. Saya kata, I'm not going to London. No way. That's not my place. I'm going to Egypt. Tapi Egypt, Mesir selepas perang diberitahu kepada saya, it's okay. Saya tahu makanan dicatu, saya tahu tempatnya tidak mewah, saya tahu. But that is my place. Seperti 1970. Dan betul makanan dicatu dan sebagainya. Susah juga lah hidup ketika itu. Tapi Alhamdulillah, saya belajar jadi manusia. Dari sana berkesempatan belajar bahasa Arab. Pergi Mesir, jika ambil perubatan, jangan fikir akan dapat agama. Pergi Mesir, jika ambil perubatan, dapat perubatan sahaja. Agama pulutlah sendiri. Itu berlaku kepada saya. Satu mata pelajaran agama pun tak ada. Satu pun tak ada. Artinya agama yang diajar kosong. Daerah kita pergi Azhar, ambil syariah dan sebagainya, itu bab agama. Pergi ambil perubatan, you dapat perubatan saja. Tapi Alhamdulillah, Allah berikan rangsangan untuk belajar bahasa Arab dan buat modul sendiri. Dan itulah yang sedikit mendekatkan saya kepada Quran, mengajar saya memahami Al-Quran. Jika sebelumnya hanya mengaji, tapi Alhamdulillah ketika itu mengaji dan mengkaji. Ketika itulah saya istiharkan diri saya keluar dari kelompok pelajar biasa yang hanya mengaji, yang hanya menekankan huruf dan huruf tanpa memahami huruf. Saya keluar dari kelompok itu ketika berada di Mesir, berumur lebih kurang 20 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 9. Al-Isra ayat 9. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwa." Al-ayat sampai ke ujungnya. Sesungguhnya Quran ini, kata Allah, this Quran, sesungguhnya Quran ini mampu membimbingmu, mampu membawamu kepada sesuatu yang aqwa. Lihat jaminan Allah. Perhatikan jaminan Allah Rabbul Jalil kepada kita. Quran ini mampu membawamu. Cuba bayangkan suatu perpindahan. Quran membawa kita ke suatu proses perpindahan yang mampu membawamu
kepada satu tempat. Tempat itu aqwam. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran mampu membawamu kepada sesuatu yang aqwam. Apa maksud aqwam? Ini jaminan penting daripada Allah. Jaminan yang besar. Apa maksud aqwam? Bila kita bicarakan Quran, apatah lagi untuk memahaminya, kita perlu menguasai adab. Tidak boleh tafsir Quran begitu-begitu saja, tak boleh. Jangan main-main. Sebab itu saya marah orang yang ambil ayat Quran, tepuk ayat Quran, tafsir. Saya marah. You don't really know the Quran. You don't understand the words of God. Ini bukan kalam orang. Kalam orang pun kita dengan tafsir main-main. Kalam Allah nak tafsir main-main. Jangan baik diam. Saya marah orang yang ambil ayat secara tepuk dan kemudian sebarkan. Inilah maksudnya. Jangan main-main, saya kata. Untuk memahami sesuatu ayat, kita perlukan rujukan. Itu paling mudah. Rujuklah kepada kitab tafsir muktabar. Paling mudah. Sebab kita bukan ulama tafsir. Ulama tafsir dia kena menguasai bahasa Arab. Dia sudah tahu ayat apa yang nasikh dan mansukh, asbab nuzul makkiyah madaniyahnya. Dia kena faham apa yang telah diijma'kan, apa konsep akidah yang dasar dan sebagainya. Dia kena faham mantap baru boleh tafsir. Itu ulama tafsir. Kita tak layak. Maka kita nak memahami ayat kena merujuk pada kitab yang sah. Itu maksud muktabar. Kitab ini muktabar. Tanya semula, apa maksud muktabar? You sebut muktabar tak habis-habis. Apa muktabar? Dia bukan murtabak tau. Dia muktabar. What is muktabar? Jangan sebut kosong. Sebut kena faham. Jika tidak, jangan sebut. Mengelirukan. Muktabar artinya diiktiraf. Sah dan diiktiraf. Muktabar. Ambil kitab itu. Kita orang Melayu mungkin saya cadangkan tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Jika tahu bahasa Arab banyak sangat sumbernya. Tafsir Ibn Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim, cantik dah tu. Tafsir Al-Tabari, tepat sangat. Al-Jami' Ahkam Al-Quran, tafsir Qurtubi. Jika asyik dengan hukum hakam, dalami tafsir Qurtubi. Dia bagi nas dan hukum hakam. Cara keluarkan hukum daripada Quran. Itu dah bagus satu. Tapi tafsir Ibn Katsir sederhana, mantap. Boleh kuasai itu pun saya letakkan ibu jari bagi orang itu. Jika boleh kuasai tafsir Ibn Katsir, nama kitabnya Tafsirul Quran Al-Azim. Orang lain ambil tafsir Al-Azhar oleh Hamka. Hamka merujuk pada kitab tafsir muktabar dan menulis. Bukan pendapat beliau, tapi berdasarkan rujukan muktabar. Ambil. Sebab rujukan yang muktabar. Tuan-tuan perempuan, rumah kita jadikan rumah orang Islam. Ini nota kaki. Belum lagi bincang tafsir lagi. Nota kaki. Rumah kita jadikan rumah orang Islam. Rumah orang Melayu dia lain. Rumah orang Melayu dia masuk rumah dia, masuk bilik apa? Bilik tetamu lah tu. Ada sebuah almari dipenuhi pinggan mangkuk. Tu rumah Melayu. Dia punya bela pinggan mangkuk. Subhanallah. Walaupun anak dia semua mangkuk-mangkuk lagi. That is a typical Malay house. Kita masuk keliling sekali ya kita tahu ni otak Melayu pekat. Mana you tahu otak Melayu dia pekat? Makan kari. Tengok. Pinggan mangkuk dia bela. Almari bilik tetamu ni dia letak pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk ni tak ada faedahnya dimuliakan macam ini. Bila letaklah ia kat dapur, itu tempat pinggan mangkuk. Ayat pertamanya Iqra, penekanan Allah bukan tentang janggut, cara potong kuku, serban, jubah, tak. Yang pertama yang dasar Iqra. Baca. Mengapa disuruh kita membaca?
yang tersirat pada perintah itu ialah penguasaan ilmu. Kita membaca untuk mendapatkan sesuatu. Apa dia sesuatu itu? Ilmu. Lagi banyak kita membaca, lagi banyak ilmu yang kita dapat. Itu harapannya. Membaca itu alat. Allah kata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Itu wahyu awal. Rumah kita cuba hayati konsep Iqra ini. Tapi tidak. Seolah-olah ayat pertamanya ialah mangkuk. Jagalah mangkuk, belalah mangkuk, kilaplah mangkuk, beli lagi mangkuk. Di Besut Terengganu, saya arahkan ibu-ibu buang mangkuk itu, pinggang mangkuk di Besut. Ibu-ibu kata apa? Tak boleh doktor, tak boleh. Mengapa tak boleh? Akorok mahal. Akorok mahal. Lah, doktor Dina tersilap. Doktor Dina tersilap. Tak tahu akorok mahal. Sebab itu saya kata okey, jangan buang, letak di dapur. Almari sudah kosong, bagus. Letak kitab-kitab termasuk tafsir Al-Azhar oleh kami. Mulakan di situ. Walaupun saya tahu ada setengah orang letak kitab, baca tidak. Tahu. Tapi jika kitab tak ada lagi, tak ada pula orang baca. Paling kurang ada kitab tu, insya-Allah peluang berdekatlah. Masuk bilik tetamu, kitab. Insya-Allah. Abah ambil kitab, baca. Anak tengok. Abah baca buku lah. Anak pun nak ikut juga. Contoh yang baik. Masya-Allah, dia bersama-sama. Dan saya tekankan tentang Al-Quran. Quran mampu membawamu kepada sesuatu yang akal. Berkata Imam Qurtubi, rojokannya mesti muktabar. Nah, tafsir Quran ini rojokan mesti sah. Saya merojok pada tafsir Qurtubi. Apa nama kitabnya? Nama kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ketika mentafsirkan kalimat aqwam, Imam Qurtubi berkata, aqwam bermaksud yang paling benar, yang paling adil, dan yang paling tepat. Fantastik. Al-Quran aqwam bermaksud yang paling benar. Jika Quran paling benar, adakah lagi benar daripada Quran? Ada? Tak ada kan dia paling tepat? Jika dia paling adil, ada tak hukum lebih adil dari Quran? Tak ada kan? Sebab dia paling adil. Jika dia paling tepat, ada tak formula lebih tepat daripada Quran? Tak ada kan? Sebab dia paling tepat. Itulah wahyu. Sebab itu saya melihat masalah pada hari ini ialah umat merujuk kepada sesuatu yang tidak benar, tidak adil dan tidak tepat. Mereka tak merujuk kepada sumber yang paling benar, paling adil, paling tepat. Mengapa hal itu berlaku? Sebab kita tak faham Al-Quran. Akhirnya kita percaya cakap orang. Dan akhirnya Al-Quran sepatutnya boleh dijadikan pegangan. Kita tak faham, kita mendengar pandangan orang. Akhirnya pandangan menjadi pegangan. Itu permulaan kehancuran. Yang sepatutnya menjadi pegangan, kita tak faham. Namanya Quran. Pandangan kita faham. Itu betul-betul ada jadi pegangan. Saya rasa itulah yang saya cuba nak jauhkan umat daripadanya. Sebab itu saya kata saya datang nak cakap benda lagi besar. Solat dan sains bukanlah tak besar, besar juga. Tapi perbanding yang paling besar, dia jadi besar, bukan paling besar. Justru kita kena memahami Quran. Boleh? Kalau boleh masuk Ramadan, kita mengaji tanpa baca.
Tapi lepas baca 10 ayat, tengok maksudnya. Jadi Ramadan kali ini, harapan saya bagi umat Islam, kita tidak hanya khatam, kita khatam dan faham. Kita khatam dan faham. Kita ambil sebagai contoh tentang solat. Kita masuk. Kita ambil sebagai contoh tentang solat. Kita baca surah-surah yang tertentu. Contoh, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kita baca, sedap surah dia, sedap. Oh sedap, macam cendol nampaknya. Sedap, kita kira sedap. Macam cendol nampaknya surah dia, sedap. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Faham tak? Oh, tak begitu faham. Patutlah, patut ada sedap suara saja. Kita dua asas. Ibu bidin, faham tak maksudnya? Ramai berkata tak faham. Maksud ayat 1 ialah, ya Muhammad, tidakkah kamu melihat kepada pendusta agama? Besar bab itu. Allah dah memberitahu kepada kita ciri-ciri pendusta agama. Allazi yukadzibu bid-din. Din, agama. Yukadzib, pendusta agama. Besar, tapi kita tak faham. Sayang semua. Ciri ini ciri penting. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Mereka itu menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak menyukai memberi makan pada orang miskin. Jika buat mencuri kendara, menjaga orang kaya yang sudah obes, yang sudah gemuk, sudah dopui, tapi fakir miskin dia tak panggil, dia tak jamu, dia tak suka jamu supaya dapat tender. Jamu lah. Fawailul lil musallin, sambungan, wel bagi orang yang solat. Ini penting. Kalau kita faham, kita terkejut. Fawail, wail. Ulama tafsir memberikan pelbagai tafsiran pada wail. Ada mengatakan ia sebuah lembah dalam neraka, disediakan bagi mereka yang solat. Sebuah lembah, sebuah wadi di neraka disediakan ilahi bagi orang yang solat. Lil musallin. Tak terkejutkah kita? Orang solat masuk wel, orang solat masuk neraka. Tapi jangan ke mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat sambungannya belum kita baca. Nanti tuan-tuan puan-puan berkata, tak guna solat. Dr. Daniel beritahu pada kita, you tahu apa dia beritahu? Dia beritahu orang semayang masuk wel. Solat buat apa? Solat masuk wel. Jangan balik lagi. Belum habis surah ni. Fawailul lil musallin. Wel bagi orang yang solat. Alladzina hum an salatihim sahun. Oh, baru faham. Dia masuk neraka, masuk wel sebab solatnya sahun. Apa itu sahun? Mula menerokai supaya lebih mantap kefahaman. Salah satu maksudnya, salah satu tafsirannya ialah orang yang semayang waktu yang 5 di luar waktu. Ini yang biasa berlaku dalam masyarakat, dipanggil solat qadaan. Popular kan solat qada? Popular sungguh. Yang pergi Mekah pun silap hari bulan dia qada. Belum sebut yang hantar orang pergi Mekah, dia lagi qada. Yang pergi Mekah pun qada, yang hantar pergi Mekah pun qada. Yang berkenduri kendara, cepat-cepat qada. Kenduri dari pukul 12 sampai pukul 6. Tulis atas kad, ya qadhiyal hajat walimatul urus. Datanglah untuk tunai hajat, makanlah kenduri saya. Waktunya 12 sampai 6, 12 belum zuhur.
Jadi ketika masuk Zuhur itu masih dalam kabut bersalaman dengan orang. Salam bukan sebarang salam, salam gaul. Salam gaul. Silam hari bulan buku dia panjang, keluar isi kita. Bukan tak boleh. Silakan rezeki. Gaul dah. Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Lagi tebal lagi sebut Alhamdulillah. Silakan. Tapi tiba-tiba dah masuk asar tak sembahyang Zuhur. Isteri tanya suami, abang dah solat dah ke? Dah. Yang kamu tanya tu kamu dah buat ke? Samalah macam abang. Dah juga. Ni pukul 6, tak sembahyang asar lagi. Zuhur dah terlepas. Ni pukul 6. Dan orang kita jika kata pukul 6, pukul 7 baru datang. Datang, Assalamualaikum, maaf terlewat sikit lah. Tulis pukul 6, datang juga pukul 7. Ngacau sungguh. Akhirnya tuan rumah tak sembahyang asar. Abang tak sembahyang asar dah. Habis? Tak apa, kita qada. Jadi akhirnya dia buat juga. Bukan dia tak buat, dia buat. Tapi dia jamak tengah malam. Ni jamak apa pun tak tahu. Jamak jenis apa pun tak tahu. Buka kitab tak jumpa. Bukan tak jumpa kitab, tak jumpa bab ni. Tak jumpa bab jamak ni. Tengah malam pukul 10 dah selesai semua bayar untuk kemah, untuk air, sebagainya, catering habis dibayar. Dia pun sembahyang qada, Zuhur, Asar, Maghrib, tunai Isya. Himpun sekali 4. Dalam waktu Isya pukul 10 malam. Dan dia kata apa? Okey jugalah I buat juga. Itu Pak Semar tu apa pun tak buat. Dia penuhi dia, satu semayang pun dia tak semayang. Tak ada bala pun, tak ada, matahari tak timpa pun atas dia. Jadi I ni better than him. I better than him. I pray. Yes, of course, late at night. Yes, I jamak semua, tapi I buat juga. Allah kata apa? Itulah buah yang akan masuk neraka. Sebab itu Allah kata will untuk orang solat. Jika Allah berkata will untuk orang yang tidak solat, kita mudah faham. Oh, dia tidak solat, masuk neraka. I can understand that. I boleh faham itu. Tapi tidak. Allah berkata will bagi yang solat. Yang solat masuk neraka. Siapa yang solat masuk neraka? Dia solat qadaan. Kalau kita faham apa jadi pada kita, tak ada qada. Semua nak tunaian. Semua nak tunai. Tak ada qada dah. Hantarlah orang pergi Mekah, tapi waktu semayang dia jaga, dia buat tunai. Dia bermusafir lebih 2 marhalah, dia tunai, tapi boleh jamak dan kasar. Sebab itu syariat berikan, dia ambil. Tapi sengaja-sengaja tidak. Bezakah orang faham dan orang tak faham? Ya. Seperti langit dan bumi. Sebab itu saya katakan tadi, ada orang yang mengaji Quran, tapi will menanti dia. Mengaji Ramadan dia khatam Quran, tapi will menantinya. Sebab apa? Sebab dalam hidup dia mudah sekali qada solat. Padahal Allah mengatakan will bagimu, tapi dia tak faham. Maka apa yang dia baca dia anggap sebab dia tidak faham. Ini benda besar. Setiap hari kita langgar Quran yang kita baca sebab tidak faham. Sebab itu Allah tanya satu soalan pada kita, tuan-tuan perempuan tolong jawab di hati masing-masing. Apa pertanyaan Allah? Pertanyaan boleh kita baca dalam surah An-Nisa ayat 82. Surah An-Nisa ayat 82. Allah tanya satu soalan penting. Apa bunyi soalannya? Afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Tak hendaklah mereka itu tadabbur Quran? Mereka tak nak ke? Nak baca kosong saja, nak mengaji kosong saja, tak nak tadabbur? Allah tanya.
Dia satu pertanyaan besar dalam surah An-Nisa. Tak adakah mereka tadabbur Quran? Ulama bincang panjang pagi ini. Ulama bincang. Imam Ibnu Katsir, saya sebutkan tadi, nak bercakap tentang Quran, dodokannya kena ada. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Quranil Azim mengatakan tadabbur bermaksud mengamati dan memahami. Tadabbur bermaksud mengamati dan memahami. Lantas Allah mau kita faham. Tapi di Malaysia ramai tidak faham. Kita baca Quran dan melanggarnya dengan senang. Justru mari kita buat satu perubahan pada hidup kita. Dengan ceramah, dengan ustaz kelema-kelema dan maida di Masjid Bukit Antarabangsa. Tapi apa perubahan kita buat untuk diri kita? Sekadar dengar dan panggil penceramah kelema cukup, asal puas hati. Dan saya rasa kalau kita tak berubah di sini, tak cuba faham wahyu Allah, belajarlah kat mana pun, peningkatan kita tak mana. Wahyu kita tak faham, pegangan tak jadi pegangan, kita asyik dengan pandangan. Orang kata, oh hari guru haram, saya jadi pegangan, padahal pandangan. Saya boleh terima, saya boleh buat. You punya pandangan, wahai ustaz, dia bukan kalam Quran yang merupakan pegangan. Tapi orang belajar tak betul, pandangan jadi pegangan, bahaya besar. Jadi boleh kita buat satu konklusi malam ini, kita bertekad untuk mengaji dan mengkaji. Boleh? Kita bertekad untuk buat perubahan pada hidup kita, perubahan besar. Kita tak nak jadi orang yang hanya mengaji. Walaupun alhamdulillah itu bagus. Kita nak mengaji dan mengkaji. Bila kita mengkaji, kita faham, mudahlah selepas itu kita menghayati dan kemudian menyebarkan kebenaran pertunjukan Quran itu. InsyaAllah itu yang Allah dan Rasul mahu. InsyaAllah. Dan alangkah hebatnya isi Al-Quran. Alangkah hebatnya isi Al-Quran. Saya sebutkan sedikit apa yang akan dirangkakan besok. Tuan-tuan dan puan dengar terlebih awal, belum masuk televisyen lagi. Jangan minta ke orang lain. Satu tajuk diberikan pada Dr. Daniel yang tertib. Bagaimana kita nak faham ayat ini? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab, sampai ke ujung ayat. Dan kamu melihat gunung ganang itu, kamu nampak seperti ia statik. Statik, boleh faham? Seperti ia statik, artinya tidak bergerak. Padahal dia bergerak, kata Allah, seperti bergeraknya awan. Siapa boleh terangkan maksud ayat itu? Siapa boleh faham ayat itu? Ketika itu Quran mencabar kita untuk membuktikan kebenarannya, dan Quran pasti benar. Dan akan ada saintis yang cuba membuktikan Quran salah. Mereka akan mendatangkan ujian, mendatangkan fakta mengatakan gunung ganang tak bergerak. Quran tersilap bila Quran mengatakan gunung ganang bergerak seperti bergeraknya awan. Your Quran is wrong. Your Quran is not scientific. The mountains are static. The mountains are not moving anywhere. It is there forever. Tiba-tiba kita beriman dengan Quran, bagaimana nak kita fahami itu? Kita boleh berkata Al-Quran mesti benar.
Tapi tak semua orang boleh percaya semudah itu. Yang murtad itu antaranya disebabkan dia terpedaya. Quran silap sainsnya. Ini mesti kerja Muhammad. Ataupun ada orang berkata ini mesti kerja Imam bin Affan. Dia membukukan Quran. Entah apa dia buat ketika membukukan Quran. Macam-macam tumpahan. Dan kita tak mampu menjawab dan menangkis sebab kita tak mantap ilmu. Berbalik pada ilmu. Jadi kita kena buat apa? Kita kena mengkaji. Mengkaji ini saya juga mungkin menolongkan bidang sains. Dan alhamdulillah alam ini wujud lebih kurang 13.7 bilion tahun terdahulu. 5 bilion tahun terdahulu lahirlah satu asap. 5 bilion tahun dahulu lahirlah satu asap, satu gumpalan asap raksasa. Ia bernama The Solar Nebula. Namanya, tapi dia asap. Dia dukhan. Ada surah nama dukhan. Itu pun menarik. Ini dukhan. Dia asap. Asal usul kita asap. Lebih tepat asal usul bumi kita asap. The Solar Nebula, asap itu wujud 5 bilion tahun terdahulu. Maka asap itu pun berpusing ataupun melalui proses yang tertentu sehingga akhirnya lahirlah di tengah-tengahnya matahari. Lahirlah di tengah-tengahnya matahari. Bagi asap itu berlega-lega 4,5 bilion tahun terdahulu. Selepas kelahiran matahari yang saya sebutkan tadi, lahirlah bumi. Lahirlah bumi. Kelahiran bumi berlaku 4,5 bilion tahun terdahulu. Berlakulah proses-prosesnya. Dan Al-Quran menceritakan tentang proses ini dengan cantik sekali. Dengan cantik sekali. 500 juta tahun terdahulu. Bapak-bapak boleh ikut ni ceramah kerajaan ni? Boleh kan? Can you follow me? Boleh? Yes. Hebat sini, hebat. 500 juta tahun terdahulu, 500 million years ago, wujudlah dataran, tanah dan dataran. Dan tanah dan dataran itu bukan seperti yang wujud sekarang. Dia bercantum, semua bercantum satu. Digelar sebagai a supercontinent. Benuanya cuma satu, a supercontinent. Kemudian 200 juta tahun terdahulu dia bergerak. Dia bergerak. Tanah, bumi ini bergerak. Sebab bumi ini banyak lapisan. Lapisan kita yang ada gunung ganyang, ada bukit bukau. Lapisan kita ini, bahasa sainsnya litosfera, bahasa Inggerisnya litosfera. Bahagian kita ni termasuk bukit bukau. Bahagian kita ni dia bergerak, dipanggil dalam bahasa geologinya sebagai continental drift. Akhirnya wujudlah benua yang kita pelajari sekarang. Ada Asianya, Australianya, Afrikanya, Amerikanya, Antarktikanya, dan begitulah seterusnya. Benar Al-Quran, Sadaqallahul Azim. Orang yang mengkaji selepas dia buat keputusan seperti yang saya sebutkan tadi, iman dia memuncak. Subhanallah, Allah benar. Abad 20 kita baru faham. Dia diturunkan lama dahulu.
Zaman Nabi mereka tak faham. Nabi, Rasul bukan ahli sains. Ketika baginda dilantik, baginda ummi, tak tahu membaca, tak tahu menulis, bukan pengkaji, bukan saintis, tak mungkin faham. Tapi baginda sampaikan ayat ini kepada kita bukan sebab baginda pengkaji, disebabkan waktu datang kepada baginda daripada Allah. Itu saja. Kita mengkaji sekarang, kita mendapati Sadaqallahul Azim. Benar. Dr. Gary Miller, seorang pakar sains di Toronto, Kanada. Dia pakar matematik. Dia masuk Islam. Sekarang dia masuk Islam. Dia tulis sebuah buku, The Amazing Quran. Quran menakjubkan. Bukunya tak tebal. Dan kami di Pulau Pinang, manapun beliau masih hidup, memiliki izin untuk mencetak buku itu. Sebab apa? Dia begitu indah. Ditulis oleh seorang yang Kristian, mendalami Kristian, saintis, pakar matematik yang pada asalnya membenci Islam, kemudian memeluk Islam selepas mengkaji Al-Quran dan kagum dengan Quran. Kesan kekaguman itu dia tulis buku The Amazing Quran. Quran menakjubkan. Kami minta untuk mencetak buku itu di Pulau Pinang sebab kami nak berdakwah kepada pelancong. Kami mendapati ustaz-ustaz kita asyik berceramah kepada kita. Datang ramai. Yang datang tu siapa? Abdullah, Sanusi, Sulaiman, Zulkifli, Zaitun, Maimunah, Salma, Salmia. Tak ada langsung Arimu Gembila. Tak ada yang aloi, yang katong, tak ada. Semua orang Islam. Oh, kita seronok tentang sama kita. Tapi yang non-Muslim terus tak tahu. Siapa nak beritahu? Ustaz tolong beritahu kat yang aloi. Ustaz tolong berceramah kat yang katong. Tak berlaku. Dan kami sedang ini melanda Malaysia. Dan kami bimbang kita mati, Allah hukum kita sebab kita cuai dalam hal berdakwah kepada rakan kita di Malaysia yang hidup secara majmuk dengan kita, tapi kita lupa mereka tu asyik ceramahkan kita. Takut kita semua dihukum. Maka di Pulau Pinang kami wujudkan sebuah persatuan. Saya yang kecil kita jadi penasihat. Ada seorang bekas Kristian mendalami betul Kristian, masuk Islam, dia presiden, dia penggerak utama, ada EJK. Dakwah kami, dakwah non-Muslim. Jadi kami pergi pada pelancong, kami tahu dia apa Islam, hadiahkan buku, termasuk antaranya buku Dr. Gary Miller. Alhamdulillah dapat email dari masa ke semasa, orang Bali Jerman hantar email kepada kami, kata I am now a Muslim, thanks for your book, thanks for your simple lecture di Masjid Kapitan Klik. Di Pulau Pinang mereka akan pergi ke Masjid Kapitan Klik. Itu destinasi pelancongan. Kita kena kaji, untuk tahu ini kaji mana destinasi pelancongan. Mesti ada masjid yang mereka singgah. Tunggu di situ. Jika tidak, kita berdosa. Panggil ustaz berdakwah di situ jika dia mahu. Jika tidak, dia pun berdosa. Maka kami tunggu di situ. Dan dia datang, kita tunggu. Welcome, sir. This is our mosque. You want to go in? Please, you are welcome. Dan kita hadiahkan buku, antaranya buku Dr. Gary Miller, The Amazing Quran. Mereka kena tahu Quran. Quran yang saya sebutkan tadi akwam untuk kita saja ke? Tak. Mereka juga perlu tahu kitab ini hebat. Mereka perlu tahu setiap Ramadan ada satu ayat yang ustaz juga baca. Semayang dia baca, waktu lain dia baca dan baca ayat ini. Seringkali saya bertanya, Ustaz faham tak ayat itu?
Tak faham tak ayat? Ayat surah Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sampai ke ujung. Allah berfirman, di musim Ramadan lah Quran diturunkan. Mengapa musim Ramadan? Padahal Quran diturunkan memakan masa 23 tahun. Mengapa di sini Allah sebut di musim Ramadan sahaja? Jadi yang membaca saya tanya, you faham kan? You faham ayat ini? You faham itu kan? Di musim Ramadan lah Quran diturunkan. Apa sebenarnya maksudnya? Tapi itu bagian Allah. Dan Quran ini Allah turunkan hudan linnas. Hudan linnas. Cantik ungkapan Allah ini. Cantik sangat. Hudan linnas. Hudan linnas. Petunjuk bagi nas. Tuan-tuan puan apa dia nas? Bukan nasi. Lepas ni dapat ceramah makan nasi. Tapi Al-Quran tidak bercakap tentang nasi, dia cakap tentang nas. Apa dia nas? Manusia sejagat. Jika untuk orang beriman, lain bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Wahai mereka yang ada iman, diwajibkan puasa bagimu. Itu ditujukan khas untuk orang beriman. Tapi yang saya bacakan tadi bukan alladzina amanu, tapi nas. Ya ayyuhan nas. Nas. Apa dia nas? Manusia sejagat, muslim ataupun tidak muslim. Jadi Al-Quran Allah turunkan di musim Ramadan, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu tafsirannya. Allah turunkan di musim Ramadan petunjuk bagi nas, bagi manusia, termasuk dari Jerman, Amerika, Australia, Las Vegas, sekalipun Paris yang non-muslim, petunjuk juga bagi mereka. Jika mereka mahu mengkaji, mereka dapat petunjuk. Di Toronto, Kanada, dia Kristian, dia pakar matematik, dia benci Islam, dia anti-Islam, dia kaji. Hudan linnas, manusia itu dapat petunjuk. Dia masuk Islam, tulis buku The Amazing Quran. Subhanallah. Sebab itu orang Barat dia suka hadiah Quran pada orang kafir. Kita buat demikian. Tapi kita akan bertanya dahulu, sir, you want to know about Islam, sir? Dia kata, yes. You want to understand the Quran, sir? Yes, please. Dia bagi isyarat, dia berminat. Dia bukan nak habis saja. Bukan mereka ustaz, mereka Nabi. Nabi terima orang kafir di masjid baginda yang mulia. Kristian Najran datang bertemu Nabi. Nabi berajak pergi ke rumah. Masuk masjid Nabi. Masjid Nabi. Bukan masjid Qadian. Bukan masjid mungkin antara bangsa. Bukan masjid sahabat berenang. Masjid Nabi. Masjid kedua termulia dalam Islam. Nabi terima mereka di masjid kedua termulia dalam Islam selepas Masjidil Haram. Masjid Nabi. Sila. Kita tak bagi masuk sebab tak mandi wajib. Ya Rabbi, fiqah apa yang diajar pada mereka? Kami ambil fiqah tadi. Bagi pelancong masuk masjid Kapitan Khalid, cerita tentang Islam. Bukan masuk saja. Bukan masuk saja. Masuk itu ada tujuan untuk dakwah. Dakwah tujuan kita. Dakwah ini besar. Wajib. Kemudian hadiahkan buku. Termasuk The Amazing Quran. Dalam buku itu, Dr. Jamila ada berkata, datang seorang ahli lautan pada kami. Dan dia berminat nak kaji Quran. Kami hadiahkan Quran kepadanya. Itu berlaku di mana? Dia hadiahkan Quran. Kalau saya berminat nak kaji Quran, yes, one for you. Terjemahan bahasa Inggeris. Dia baca. Kemudian selepas dia kaji, dia datang bertemu kami semula. Datang balik nak tanya soalan.
Apa soalan dia tanya pada kami? Ini Dr. Gary Miller tulis pengalaman di Kanada. Dia datang semula dan dia bertanya kepada kami, I nak tanya you, ini Muhammad ini, your prophet kan? Ya, Muhammad, dia ini ahli lautan ke? Kami menjawab, tidak. Dia ini suka berlayar ke? Kami kata tidak. Dia ahli pelayaran ke? Kami kata tidak. Dia duduk tepi laut ke? Tidak. Berlayar pun tidak, tepi laut pun tidak. Malah ketika dia bermusafir, dia bermusafir merentasi padang pasir, bukan lautan. Jalan musafirnya jalan darat merentasi padang pasir, bukan lautan. Dan dia pun dilahirkan di kawasan padang pasir, berhijrah di kawasan padang pasir, tapi yang subur, oasis di Madinah, berperang di kawasan padang pasir. Dia jauh dari lautan, tak kenal lautan. Itu Muhammad. Lelaki ini, kata Dr. Gary Miller, terkejut, terdiam. Mengapa kamu tanya? Kalau demikian, aku boleh. Mengapa kamu boleh? Sebab ada ayat Quran. Sebab aku ni orang laut, aku pakai lautan, aku cari ayat tentang laut. Itunya aku minat pun, nak kaji bab Quran. Banyak sangat, tebal sangat. Aku orang lautan, pakai lautan, aku nak kaji lah apa Quran sebut tentang oceanografi atau ilmu laut. Oceanografi. Apa Quran sebut tentang oceanografi, tentang ilmu sains lautan. Itunya aku minat. Dan aku terkejut. Yang memberitahu ini hanya pakai laut saja. Sebab itu aku bertanya, Muhammad ini pakai laut tak? Jika dia bukan orang laut, tak pernah ke laut, macam mana dia boleh tahu? Nah, ini yang saya nak ceritakan. Betapa Quran kalau kita faham, menyebabkan kita sayang pada Islam. Dia ubah hidup kita, tuan-tuan dan puan. Dia ubah. Perubahan yang besar. Dan perubahan besar itu bertunjangkan keyakinan, tak ada keraguan dia. Sayang sungguh pada Quran, sayang sungguh pada Allah yang menurunkan kitab ini, sayang pada agama yang isinya cerita tentangnya dalam Quran, sayang sungguh pada Rasul yang menyampaikan Quran, sayang belaka. Jadi baik kita. Lelaki ini terkejut. Tuan-tuan perempuan pernah tak terbaca Quran, ayat Quran tentang laut? Ada pernah baca? Tak pernah kan? Baca, tapi saya tahu tak faham. Bukan tak baca, tak khatam dah. Sadaqallahul azim. Abang, saya dah khatam. Boleh tak buat pulut kuning? Lah, pulut kuning tak habis-habis. Buatlah pulut putih pula. Dia kira pulut dia. Dapat kenduri dia. An-Nur ayat 40. Ini surah Cahaya. An-Nur ayat 40. Al-Qazulumatin fi bahril luji, seperti kegelapan dalam lautan dalam. Yaksyahu mawjud, di lautan dalam ada ombak. Min fawqihi mawjud, atas ombak ada lagi satu ombak. Min fawqihi sahab, atas ombak kedua kamu nampak awan. Mana lelaki itu tak terkejut? Mana dia tak terkejut? An-Nur 40. Nabi tak pernah pergi ke laut. Baca ayat ni tentang lautan dalam. Tentang lautan dalam. Allah berkata di lautan dalam, jika kamu terjun, ada gelombang dalamnya. Di atas gelombang itu ada lagi satu gelombang. Ada dua maujud, dua gelombang. Satu gelombang dalam, di atas gelombang itu ada lagi satu gelombang. Di atas gelombang kedua, baru kamu nampak awan. Bapak saya kapten kapal, alhamdulillah, belayar di Indonesia berkata. Saya tanya pada ayah saya, ayah nampak gelombang kan? Daniel, ayah kan kapten kapal. Adakah kapten kapal tak nampak gelombang? Kemudian ayah tengok gelombang hijau, ayah nampak awan kan? Daniel, memanglah begitu. Tengok di ufuk, nampak gelombang. Terus di atas gelombang nampak awan. Quran kata macam tu.
Ada gelombang, ada awan. Tapi Quran kata ada lagi satu gelombang je. Ada nampak tak gelombang lagi satu? Ada lagi satu tak? Ini ayat tak tahu, Daniel tahu. Macam mana Daniel boleh tahu? Daniel baca Quran. Kapten kapal pun tak tahu. Gelombang lagi satu. Gelombang lagi satu dalam lautan dalam, deep sea. Di zaman Nabi SAW tidak ada peralatan dan teknologi untuk selam ke tahap itu. Tak boleh masuk. Nabi pun tak pernah berenang. Macam mana Nabi boleh tahu? Berenang pun tak sampai ke tahap itu. Hari ini pakar oceanografi menggunakan kapal selam teknologi baru nampak gelombang lagi satu. Dalam buku oceanografi dia buat gambar, dia kata gelombang dalam itu dia panggil internal waves. Yang di permukaan air dipanggil surface waves. Internal waves zaman dahulu tak nampak, kita baru nampak pada abad 20. Tuan-tuan, tsunami menyerang Aceh dan ada pukulan kepada 11 buah negara termasuk Malaysia. Kami kena di kawasan Balik Pulang, Kedah kena di kawasan Kuala Muda dan sebagainya. Serpihannya tipu juga Malaysia, tapi yang teruknya Aceh. 150,000 orang lebih meninggal kesan tsunami pada tanggal 26 Disember 2004. Mengapa berlaku itu? Bumi kita ada kerak Hindi tenggelam di bawah kerak Burma. Kesannya berlaku tumpahan air. Tumpahan air itu kelajuannya kelajuan sebuah jet. Air bergerak kelajuan sebuah jet, kata National Geographic. Tenaga yang dikeluarkan menyamai 26,000 bom atom Hiroshima. Bom atom Hiroshima satu pun dah, bukan takat pening kepala, tapi luar kepala pun boleh. Tetapi tsunami yang dihasilkan kesan kerak Hindi tenggelam di bawah kerak Burma melahirkan tumpahan air yang menghasilkan tenaga seumpama 26,000 tenaga yang dikeluarkan bom atom Hiroshima. Kelajuan air yang bergerak, kelajuan sebuah pesawat jet, merentasi 5,000 km. Merentasi 5,000 km. Dan terhasil daripada itu ombak. Kita bincang ayat tentang ombak. Tsunami itu menghasilkan ombak. Berapa tinggi ombak? 15 meter. 15 meter. Ketinggian ombak 15 meter. Orang Aceh kata seperti ular hitam mengejar kami ke dalam. Tinggi 15 meter, seperti ular mengejar kami ke dalam. Baru ini tsunami melanda Jepun. Berapa tinggi ombak itu? 10 meter. Dan kita lihat di TV, ombak tsunami itu mengangkat rumah. Ada sebahagiannya sekarang baru sampai ke Amerika. Rumah tu terapung air bawah, kuasa ombak baru sampai ke Amerika. Kita lihat di TV, iaitu kereta-kereta dihanyutkan seperti kereta mainan. Kekuatan ombak 10 meter. Itu Allah sebut ombak yang di atasnya awan. Ada lagi satu ombak, saintis dapat mengesannya dengan menggunakan teknologi yang mereka mengatakan ombak dalam itu ketinggian yang boleh mencecah bukan 15 meter tetapi 200 meter. Itu baru dikesan sekarang. Allah dah sebut lama dahulu. Subhanallah. Ada kemungkinan Al-Quran ciptaan manusia?